بارك لنبينا بارك لنبينا بارك لنبينا هو بارك لنبينا بارك لنبينا بارك لنبينا هو إذا الليل يغشى الظلام ونوره محمد خير الأنام فيا ربي بارك لنبينا ويا ربي ارحم لسيدنا إذا الليل يغشاه الظلام ونوره محمد خير الأنام فيا ربي بارك لنبينا ويا ربي ارحم لسيدنا إذا الليل يغشاه الظلام ونوره محمد خير الأنام فيا ربي بارك لنبينا ويا ربي ارحم لسيدنا بارك لنبينا بارك لنبينا بارك لنبينا بارك لنبينا بارك لنبينا بارك لنبينا إذا الليل يغشاه الظلام ونوره محمد خير الأنام فيا ربي بارك لنبينا ويا ربي ارحم لسيدنا إذا الليل يغشاه الظلام ونوره خير الأنام فيا ربي بارك لنبينا إذا الليل يغشاه الظلام ونوره محمد خير الأنام فيا ربي بارك لنبينا ويا ربي ارحم لسيدنا. Hi guys! Today's video is going to be about some trivial introduction about my university, University Science Islam Malaysia. And you're watching USIM. What? These are some of the list of common questions that people used to ask me when I told them I studied in USIM. For example, USIM tu kat mana USIM tu dekat siapa je Oh, USIM tu yang kat highway tu kan? Macam mana masuk USIM Oh, yang integrasi akil nakli tu kan? And guess what guys? This is my university! USIM is located in Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Having the letter I in the word USIM itself always confuses people that we only offer Islamic courses here. Faculty of Quranic and Sunnah Studies. Ya ayuhal muslimun, ittaqullah. Sesungguhnya kita manusia ini hidup hanya sekali. Allah. Faculty of Sharia and Law. Kita akan mulakan pembicaraan kita pada hari ini. Sila duduk dan jangan lari. But hey, we also offer some other interesting courses as well. Faculty of Leadership and Management. Faculty of Economics and Muamalat. Faculty of Medicine and Health Science. Faculty of Dentistry.
Bosan ni kau. Faculty of Science and Technology. Faculty of Major Language Studies. Malaysia. Naam. Ana. Kaifa? Antum. Anti. And last but not least, Faculty of Engineering and Built Environment. So guys, that's pretty much everything that you have to know about all the faculties that we have here in USIM. So macam mana? Korang excited tak nak tahu banyak lagi pasal USIM? If you wish to know about all the faculties that we have here, but in particular us in our own faculty, Jangan lupa saksikan USIM What? Dan kita akan bawakan episod-episod lagi menarik pasal USIM dan korang boleh explore banyak benda tentang fakulti-fakulti di USIM. so stay tuned. Bye. Di USIM, konsep ilmu adalah berpaksikan kepada Iqra' yang bererti bacalah. Iqra' menjadikan pendidikan di USIM berorientasikan masa depan. Ia sekaligus menyumbang dalam perbincangan dan penyelesaian isu-isu berkaitan kelestarian kehidupan bermasyarakat di peringkat tempatan mahupun global. Iqra' juga membawa kepada pendekatan rentas disiplin dalam pendidikan dan penyelidikan di USIM yang menekankan kepada stream iaitu sains, teknologi, religion, ethics, arts dan mathematics. Konsep ilmu berpaksikan Iqra' diperkukuhkan lagi melalui integrasi ilmu nakli dan akli yang merupakan asas kepada penubuhan serta falsafah pendidikan USIM. Integrasi ilmu nakli dan akli diharap dapat melahirkan pelajar, penyelidik, pensyarah dan pentadbir yang mempunyai nilai-nilai seimbang daripada aspek intelek, rohani, emosi dan fizikal. Insan yang terhasil menerusi falsafah integrasi ilmu nakli dan akli berperanan merealisasikan strategi Lautan Biru USIM dalam mengurus dan membangunkan struktur, paradigma dan matlamat universiti berpaksikan maqasid syariah. Kerana itu, USIM amat menekankan kepada model kepimpinan berpandukan kholbu. Aspek kholbu menjadikan USIM sebagai university with a heart berasaskan norma integriti, merendah diri serta personaliti kepimpinan yang dinamik berpandukan kholbu. Ia juga melahirkan pemimpin yang memegang prinsip wasatiyah iaitu adil, holistik dan seimbang dalam sebarang tindakan dan keputusan yang dibuat. USIM mengharapkan manfaat dan limpahan keberkatan daripada graduan dan ilmu yang terhasil dapat dikongsi dan dinikmati oleh masyarakat dunia agar barakahnya semakin bertambah, berkembang, tetap dan berterusan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton? Alhamdulillah pada pagi ini USIM TV bersiaran sekali lagi di semua platform USIM official, sama ada di TikTok, di Facebook maupun di YouTube kita, untuk kita bersiaran langsung khas bersempena dengan fasa 1 pengisian UPU online untuk pelajar-pelajar lepasan SPM 2023. Dan bersempena dengan pengisian fasa 1 UPU online ini, jadi USIM TV pada hari ini bersiaran langsung dengan
Dekan Pusat Tamhidi, Profesor Madya Dr. Kemis Julana Jumal. Selamat datang Doktor ke studio USIM TV untuk kita mempromosikan tentang program Tamhidi di USIM supaya para penonton yang khususnya para pelajar lepasan SPM, keluarga ataupun ibu bapa, guru-guru yang sedang menonton USIM TV pada pagi ini mendapat input-input yang penting, yang tips-tips yang berguna sebagai panduan untuk mereka menetapkan harapan, menetapkan pendirian dan juga membetulkan niat mereka menjadikan USIM Pusat Tamhidi sebagai pilihan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dalam senarai 12 pilihan UPU yang ada di fasa 1 ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, saya Muhammad Zaini bin Osman selaku moderator kepada sesi USIM Live pada pagi ini. Sekali lagi saya mengalukan Profesor Madya Dr. Kemis Julana Jumal. Terima kasih. Selaku Dekan Pusat Tamhidi untuk sesi pada pagi ini. InsyaAllah kita bersyarah sekitar 30 ke 40 minit untuk sesi penerangan berkaitan dengan program Tamhidi saja khusus pada pagi ini. Sebagai permulaannya Doktor, Dekan Pusat Tamhidi pastinya lebih mengetahui dan menjiwai tentang Pusat Tamhidi itu sendiri. Sebagai memberi mukadimah kepada para penonton untuk mereka tahu bahawa di USIM ini kita ada pusat asasi yang dikenali sebagai Pusat Tamhidi. Boleh Doktor terangkan sejarah awal tentang bagaimana kita bermula dengan Pusat Tamhidi di USIM? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terutamanya pada anak-anak lepasan SPM 2023. Apa khabar semua? Okey, juga kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak lepasan SPM 2023. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak semua yang telah pun selesai menduduki peperiksaan SPM. So sekarang insya-Allah dalam bulan 5 nanti kita akan menunggu keputusannya. So apa lagi? Kita akan terus orang kata memikirkan apakah perancangan anak-anak semua untuk menyambung pengajian selepas SPM. So kalau kita tengok di USIM kita ada satu pusat asasi yang kita panggil sebagai Pusat Tamhidi. Okey, so tu Pusat Tamhidi kalau kita tengoklah term ataupun istilah tamhidi sebenarnya daripada bahasa Arab yang kita panggil sebagai tamhidi iaitu persediaan. So pusat tamhidi ni kita sediakan para pelajar untuk kita katakan menyediakan asas kukuh sebelum kita terus kepada pengajian sarjana muda. So daripada segi sejarahnya, so kalau kita tengok Pusat Tamhidi ditubuhkan pada tahun 2004. Okey, di mana asalnya cuma ada satu saja Pusat Tamhidi iaitu program Tamhidi iaitu Program Tamhidi Perubatan. Dan seterusnya sehingga kepada 2005, 2006 sehingga pada tahun ini 2024 maka kita ada 4 program Tamhidi. Itulah sejarahnya. So maknanya dah 20 tahun lah. 20 tahun ni kita 20 tahun. 2004, 2024 Pusat Tamhidi sudah mencapai usianya 20 tahun. Daripada satu program, kita kini sudah menawarkan sebanyak 4 program. Betul. Doktor. Jadi Doktor, bila sebut Doktor awal sebut tentang program Tamhidi. Jadi dia bagi yang kali pertama mendengar Tamhidi ini, mungkin mereka was-was ataupun mereka kurang arif. Kerana melihat kepada universiti lain, mereka ada asasi UiTM, kita ada asasi UIA, kita ada pusat asasi Universiti Malaya PASUM. Tiba-tiba di USIM ini tidak ada istilah asasi tersebut. Yang adanya Tamhidi. Bila sebut Tamhidi, mereka mungkin tanya-tanya, apa Tamhidi ini? Adakah tanpamu aku tidak boleh hidup di sini, sikatannya? Ataupun lain maksudnya gitu kan? Kalau Doktor boleh kongsikan, apa sebenarnya Tamhidi itu? Itulah seperti mana yang saya cakap tadi. Tamhidi sebenarnya daripada bahasa Arab yang bermaksud persediaan. Maknanya kalau kita katakan nak sedia apa? So kita nak sediakan anak-anak lepasan SPM satu tempat, satu foundation supaya pelajar-pelajar ni dapat kita sediakan seterusnya untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda. So maknanya dengan kata lain Pusat Tamhidi itu samalah pusat asasi ke ataupun kalau di bahagian matrikulasi kita ada pusat college matrikulasi. So semuanya adalah satu tempat, pusat asasi, pusat tamhidi, college matrikulasi, satu tempat yang kita sediakan kepada lepasan SPM 1 tahun supaya dah cukup sedia untuk meneruskan pengajian ke peringkat sarjana muda.
Jadi bagi calon-calon lepasan SPM 2023, apabila adik-adik sekalian buka ke UPU online nanti, nampak je saja Tamhidi Usim, usah kaget lah. Usah kaget, usah Jangan terkejut. takut. Sama maknanya. Sama maknanya. Cuma- Maknanya ke peringkat asasi juga. Ya, itu yang dikatakan sebagai usim rare. Rare-nya di sini sebab kita tak guna perkataan asasi, tapi kita guna tamhidi. Tamhidi. Jadi tamhidi dan asasi itu sama saja. Jadi adik-adik usah takut-takut, takut nanti nak klik tamhidi, ke lain pula perginya. Kan? Rakan-rakan pergi ke asasi, klik ke tamhidi, takut keluar negara ke tempat lain, tidak. Semuanya untuk di peringkat asasi saja. Di usim ini kita rarekan istilah itu kepada tamhidi yang bermaksud persediaan, doktor. Ya, betul. Okey, doktor. Bila sebut tentang soal persediaan, setahun pengajian, 2 semester, kalau doktor boleh kongsikan selama tempoh 2 semester ini, secara selain pada program akademik, apa istimewaan yang ada di Tamhidi yang mereka boleh ambil dalam tempoh 2 tahun, dalam tempoh 2 semester ini? Okey, now untuk anak-anak semua, ingat kita untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, bukan saja kita nak tengok dari segi kurikulumnya. Maknanya kita tak tengoklah dari segi orang kata kognitif levelnya, tapi kita nak tengok juga macam mana para pelajar dari segi soft skillnya. Okey. So, kalau di Pusat Tamhidi kita ada banyak program-program yang kita jalankan. Contohnya kalau specialnya Tamhidi ni sebabkan kita punya syarat kemasukannya perlu ada bahasa Arab. So kita ada satu program yang kita namakan sebagai Yalla Arabiyah. So di sinilah sama ada pelajar-pelajar itu daripada program aliran sains ataupun daripada aliran sastra. So program ni lah salah satu kita katakan specialnya Pusat Tamhidi Usim berbanding dengan pusat asasi yang lain. Kalau yang lain, okey, kita ada program-program. Kita ada juga program bahasa Inggeris, kita ada juga program bahasa Melayu, kita ada juga debat sebagainya. Tapi specialnya sebab kita ada satu program bahasa Arab yang kita yang kita pegang, yang kita kata inilah rare-nya Usim di situ. So soft skill-nya ada banyak. Salah satunya di peringkat Pusat Tamhidi, tapi ada juga kami di bawah program ataupun Majlis Asasi, Majlis Dekan Pengarah Asasi seluruh Malaysia Universiti Awam, kami juga adakan beberapa program. Contohnya kita ada pertandingan debat, kita ada pertandingan inovasi, kita ada pertandingan pantun, dan juga kita ada sukan. So di sinilah 4 program ni yang di mana semua asasi Universiti Awam akan turun bersama-sama untuk menyertai program-program yang kita katakan tidak hanya berfokus kepada kurikulum tetapi juga co-curriculum. Okey. Bila doktor sebut tentang co-curriculum, dah dinyatakan tadi di Tamhidi ada pelbagai program. Salah satu program signaturenya Yalla Arabiyah itu, dan di peringkat asasi itu ada beberapa program besar induknya. Kita ada pantun di peringkat asasi, sukan antara asasi, debat antara asasi, dan juga satu lagi inovasi di peringkat asasi. Doktor, tahun patah balik ke belakang. Tahun 2000, throwback balik. 2004 kita bermula dengan satu program. Betul. Dan kini kita sudah ada 4 program. Jadi kalau doktor boleh kongsikan bagi pengetahuan kepada para penonton dan adik-adik, ibu bapa, guru-guru yang menonton, apakah 4 program yang sedang ditawarkan oleh Tamhidi Usim untuk menjadi pilihan kepada para pelajar lepasan SPM 2023 ini? Okey, anak-anak dengar sini. Okey, daripada 2004 kita hanya ada satu program, iaitu program perubatan, iaitu kita panggil Tamhidi Perubatan. Untuk sekarang selepas 20 tahun kita ada 4 program. Yang pertama namanya program Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains, satu program. Yang program kedua kita panggil program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Itu dua-dua program ni adalah untuk pelajar-pelajar lepasan SPM aliran sains. Okey, program yang ketiga kita ada program Tamhidi Syariah Undang-Undang, dan yang terakhir program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. So yang 2 terakhir ni kita khususkan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM aliran sastra ikhtisas. Okey. So inilah dia. Maknanya 4 program ni maknanya kita nampakkan seimbang. 2 program pelajar lepasan sains, 2 program pelajar lepasan sastra ikhtisas. Okey. Kita ada 4 program yang ditawarkan di Tamhidi Usim. Dan keempat-empat program ni secara mudahnya doktor sudah selangkah kaki ke Usim lah. Ya, betul. Muda, kan? Jadi bila mereka dah pilih Tamhidi ni, keistimewaan selepas itu apa doktor?
Okey, apa kalau keistimewaan ni? Sebab kita kata tadi kan, contoh kita ambil tamhidi perubatan, pergigian dan sains. Kita ambil contoh aliran sains. So, apa specialnya? So, tak macam ada setengah pusat asasi di mana kita perlu nak isi UPU lagi lepas habis asasi. Tapi di setengah universiti asasi program asasi di universiti awam ni, contohnya di USIM, once you dah pun melaporkan diri sebagai pelajar program tamhidi perubatan contohnya, belajar sungguh-sungguh, dapatkan poin seperti mana yang kita tetapkan, insya-Allah selepas tahun kita akan dapat meneruskan pengajian ke program fakulti perubatan dan sains kesihatan ataupun nak jadi doktor gigi. Okey, maknanya dentistry. So kita habiskan setahun, kita pastikan semua syarat-syarat cukup seperti mana yang ditetapkan, insya-Allah, dan tentu kita akan dapat memasuki program fakulti pergigian. Sama juga kalau nak jadi seorang accountant, maknanya bercita-cita nak jadi accountant, so kita masuk tamhidi perakaunan muamalat, kita habiskan 2 semester di sini, insya-Allah segala keperluan ataupun syarat-syarat ditetapkan kita patuhi, for sure kita akan dapat memasuki fakulti ekonomi dan muamalat. Sama juga dengan syariah undang-undang. Sama juga dengan Fakulti Sains Teknologi. Ya, betul. Okey, katalah nak jadi engineer, masuk tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, insya-Allah. Ataupun nak jadi arkitek. Kita ada arkitek, kita ada program arkitek, kita ada alam bina. So masuk tamhidi Sains Fizikal Teknologi, insya-Allah kita akan masuk ke seterusnya ke Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Terima kasih Doktor atas penjelasan itu. Dan kalau kita untuk sedia maklum bagi adik-adik yang baru menonton, pada masa kini, fasa 1 pengisian UPU sedang berlangsung bermula dari 29 Februari lalu dan akan berakhir ditutup pada fasa 1 ini pada 29 Mac 2024 jam 5 petang. Dan fasa kedua akan dibuka semula pada 29 April 2024 jam 12 tengah hari dan akan ditutup pada 9 Jun 2024. Kita dengar-dengar kabar angin berbisik sekitar awal bulan 5 Doktor akan dikeluarnya keputusan rasmi SPM 2024. Kalau saya 20 tahun yang lampau Doktor, 10 Mac 2004 hari saya mengambil keputusan SPM. Jadi sekarang ni tahun ini kita belum tahu lagi. Kalau ikut tarikh semasa ni dah lepas dah lah kan. Kalau zaman dulunya lah. Zaman dulu kan kita SPM kan akhir tahun. Betul. Kan? Ini generasi pasca COVID ni dia ke depan sikit tarikhnya. Okey Doktor. Pastinya kita tidak boleh nafikan bahawa bila kita buat sesi penerangan pada hari ini, live pada hari ini, kita nak menarik minat para pelajar calon-calon berpotensi untuk menjadikan USIM sebagai program tamhidi sebagai pilihan pertama di UPU. Bila klik tu pilihan pertama. Bila klik ni pilihan pertama. Kenapa perlu jadikan pilihan pertama? Okey, kenapa nak jadikan pilihan pertama? Sebab kalau kita kata kita plan, kita bercita-cita nak masuk pusat tamhidi USIM, maknanya kita mestilah jadikan USIM sebagai ataupun pusat tamhidi sebagai pilihan satu. Sebab dalam sistem UPU nanti sistem akan run. So dia akan bagi prioriti mana-mana pelajar yang telah memenuhi syarat, kita akan terus fokus kepada pilihan pertama. Selepas dah tak dapat, okey kalau lah kosong, barulah pilihan kedua, pilihan ketiga. Sebab itulah kena pilih USIM ataupun pusat tamhidi sebagai pilihan satu. So maknanya kebarangkaliannya, insya-Allah apa yang anak-anak tu inginkan, program mana yang orang kata dah bercita-cita nak join untuk teruskan pengajian di USIM, so kita kena pastikan tulis sebagai pilihan satu. Okey, dari segi merit. Ada yang kata, macam mana merit? Jangan risau merit. InsyaAllah, kalau resultnya mesti mencukupi syarat untuk pelajar-pelajar sains. Saya fokus ini untuk pelajar-pelajar sains, jangan risau tentang merit. Selagi mana anak-anak mencukupi syarat seperti yang telah ditetapkan, insyaAllah ada tempat di pusat tamhidi USIM. Itu Deka sudah memberi sedikit ruang kelegaan kepada pelajar-pelajar aliran sains. Merit itu tutup dulu mata, lihat kepada keputusan SPM, cukup syaratnya bagi setiap program sama ada tamhidi perubatan, pergigian dan sains ataupun tamhidi sains fizikal dan teknologi. Mohon saja yang penting letakkan program tamhidi berkenaan sebagai pilihan
pertama. Kerana pastinya kita ni naluri dan fitrah manusia doktor kan. Ya. Pilihan pertama itulah yang dekat pada hati kita. Sebab itulah kena satu. Siapa yang nak kita, itulah kita utamakan dulu Ha. kan. Takkanlah kita mengejar-ngejar pilihan kedua, ketiga dan Betul. keempat. Kita ambil dulu Ha. pilihan pertama. Tambah pun kalau pilihan pertama itu sudah terbaik. Ya. Cukup pakejnya, cukup Aha. lengkap keputusannya, menepati syarat. Betul. Mengapa perlu memandang yang lain? Itulah kita di UPU dan juga pemilihan pelajar nanti doktor kan. Hmm. Doktor, selain kita pergi kembali patah balik throwback sekali lagi Okey, tentang kita sejarah throwback. Pusat Tamidi ni 2004 kita mula satu program. Sekarang kita ada 4 program. Daripada 4 program ini, adakah semuanya nanti ada saluran kemasukan sarjana mudanya di USIM ataupun tidak ada? Tidak tempat. Okey, ini yang kita katakan sebagai kita ni sebagai main feeder. Yang kata lain tak payah fikir apa dah. Tak adalah kata, oh nanti kena isi lagi UPU online. Tak. Maknanya tempat anak-anak semua ke program ijazah sarjana muda dijamin 100% selagi mana mencukupi syarat lah. Yang penting mesti PNJK melebihi 2.0. Itu satu lagi kelegaan kedua yang dia akan tekankan. Letakkan Tamidi pilihan pertama, selepas masuk ke Tamidi mengekalkan PNJK 2.0 dan ke atas minimanya 2.0 dan ke atas. InsyaAllah terjamin tempat di peringkat sarjana muda di USIM nanti dalam di fakulti-fakulti yang kita ada doktor. Tapi tak naklah kita kata 2 pun cukup. Tak, kita kena target yang terbaik. Tapi maksudnya selagi mana PNJK 2.0 100% guarantee akan mendapat tempat di fakulti-fakulti untuk meneruskan pengajian di bidang-bidang yang diminati nanti. Dan doktor, kalau kita lihat saban tahun Pusat Tamidi ataupun USIM kerap kali dihubungi oleh ibu bapa. Bolehkah anak saya masuk Tamidi? Bolehkah anak saya masuk Tamidi? Kalau doktor boleh kongsikan syarat paling umum doktor sebagai panduan kepada ibu bapa yang menonton ni khususnya, boleh sudah ada idea anak mereka ini boleh masuk ke Tamidi ataupun tidak dengan syarat umum kita yang kita tetapkan itu. Now, dari segi syarat umum, kalau kita tengok di mana-mana program asasi di seluruh Malaysia pun, syarat umum mesti ada bahasa Melayu, kan? Bahasa sejarah, itu adalah common. Tapi apa specialnya yang kita katakan, yang kita pegang USIM rare ni, yang rare sangat, yang tak ada dalam program asasi di Universiti Awam di tempat lain. So inilah specialnya. Kami ada satu yang kita katakan tak ada di tempat lain, tak ada di pusat asal lain, di mana anak-anak semua perlu ada SPM Bahasa Arab. Inilah specialnya, ini yang kita katakan uniknya Pusat Tamidi USIM. Dan untuk program-program tertentu, maknanya selagi mana anak-anak mendapat grade C untuk Bahasa Arab SPM, insya-Allah tak ada masalah. Dan of course lah, dan yang lain syarat-syarat untuk program, kita tengoklah untuk program kita ada syarat-syarat khusus, kita ikut program tertentu, tapi secara amnya bahasa Melayu, bahasa sejarah, dan kita ada special yang tak ada di tempat lain, which is Bahasa Arab SPM. Itu satu kegusaran yang telah dijawab oleh ibu bapa, yang telah terjawab di kalangan ibu bapa anaknya boleh memohon ataupun tidak ke Tamidi USIM. Kegusaran yang kedua selalu juga ditimbulkan oleh ibu bapa ni. Bila anak saya belajar di Tamidi ni, susah sangat ke doktor subjek-subjeknya. Sebab dia katanya lain daripada asasi mesti lain. Ada pula bahasa Arab kan. Susah ke bolehkah anak saya bawa ni doktor? Sebagai ibu bapa juga dan dekan di Tamidi, kalau doktor boleh kongsikan. Kalau misal katalah saya meletakkan diri saya sebagai seorang ibu bapa. Dan anak-anak ni memang daripada lepasan sekolah yang ada background bahasa Arab. Dan of course lah segala subjek-subjek sama ada aliran sains ke sastra ke. So insya-Allah tak ada masalah sebab kita ada background di situ. Maknanya kita kalau pelajar sains nak ambil Tamidi Perubatan, Pergigian ataupun nak ambil sains fizikal teknologi, masih lagi belajar sama seperti pusat asasi lain. Kita ada kimia, kita ada fizik, kita ada bio, kita ada matematik. Tapi yang special ni kita ada satu subjek Bahasa Arab, which is kita rasa anak-anak ni dah belajar Bahasa Arab sebelum ni. So tak ada masalah lah. Dan ada special ni kita ada satu subjek yang kita panggil Dirasatul Quran wal Hadis. Di mana memang tak ada. Anak-anak pergilah mana-mana pusat asasi lain. Tak ada belajar kursus tu. So inilah dikatakan bukanlah benda yang kita katakan susah, tapi satu ilmu tambahan, value added yang insya-Allah
ada specialnya di Pusat Tahmidi USIM. So tak ada masalah dari segi susah tak susah sebab anak-anak ni dah pernah pun belajar bahasa Arab sebelum ni. Cumanya ada kegusaran mak bapak. Anak saya tak ambil SPM bahasa Arab lah. Tapi contohnya di SBP. Katalah dia ambil bahasa Arab masa form 4. Kan? Betul tak? Dia ambil bahasa antarabangsa. Boleh tak anak saya masuk Tahmidi USIM? Inilah berita gembira mulai tahun ini. Mana-mana pelajar, anak-anak, tuan-tuan puan semua yang pernah ambil bahasa Arab contohnya di tingkatan 4 ataupun dulu sekolah rendah ada belajar sampai darjah 6 ataupun ada yang sampai form 3 pun ada. So boleh tak masuk SIM? Boleh tak masuk Pusat Tahmidi? So mulai sesi 2024-2025 kita terima sebab dah banyak pertanyaan dari mak bapak. Anak saya pernah belajar bahasa Arab tapi tak ada SPM tu. So macam mana nak tunjuk? So di sinilah mulai tahun ni. Okay, alhamdulillah dengan rasa syukurnya kami umumkan bahawa pelajar-pelajar ni boleh masuk USIM tetapi ada satu exam. Ada satu peperiksaan yang dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia macam MUET yang kita panggil sebagai IKLA. IKLA tu apa yang maksud dia bahasa Arab? Dia peperiksaan untuk penerapan penguasaan bahasa Arab. Yes, maksudnya macam SPM, dia punya tarafnya tu. So IKLA, kita maknanya anak-anak ni perlu ambil peperiksaan IKLA yang akan diumumkan tak lama lagi bila tarikhnya. InsyaAllah ambil exam tu minimum mendapat band 3. InsyaAllah kita gunakan keputusan IKLA tu untuk dapat memasuki program Tahmidi antara 4 tu tetapi melalui kemasukan tanpa UPU. So di sinilah specialnya IKLA, peperiksaan IKLA. Itu bahasa Arab dia Iktifal Imtihan Al-Kafah Al-Lughah Al-Arabiyah. Itu bahasa Arab tu tapi short formnya IKLA, IKLA. So nanti insyaAllah kita akan umumkan tarikh peperiksaan tersebut yang akan dijalankan tidak lama lagi. Berita baik yang boleh memberi kelegaan yang banyak kepada ibu bapa yang anak-anaknya mungkin sedang menuntut mengambil peperiksaan di SBP sebelum ini yang tidak ada bahasa Arab tapi mengambil bahasa Arab sebagai bahasa elektif di peringkat semasa di SBP. Jadi boleh menduduki ujian IKLA ini dan jika lulus boleh memohon dapat band 3, boleh mohon untuk masuk ke program Tahmidi USIM. So tak perlu melalui UPU. Sebab UPU hanya kita akan scan untuk bahasa Arab SPM. Tapi disebabkan IKLA kita ada satu saluran khas, kita panggil saluran kemasukan yang ada pelajar-pelajarnya menduduki peperiksaan IKLA mendapat band 3 dan kami akan insyaAllah proses untuk tindakan selanjutnya. Itulah specialnya tahun ini. Ada sepenuh 20 tahun Tahmidi kita ada satu keistimewaan saluran baru diwujudkan untuk pelajar-pelajar yang tidak ada SPM di peringkat bahasa Arab ini tetapi ada pengetahuan dan kemampuan dalam bahasa Arab boleh menduduki ujian IKLA dan kemudian menepati syaratnya, keputusannya baik, syarat minimum band 3 boleh untuk mohon masuk ke program Tahmidi USIM. So inilah dia orang kata satu berita baik yang insyaAllah menjadi kelegaan kepada mana-mana ibu bapa yang bertanyakan hal ini saban tahun. Betul. Berdering-dering telefon di pejabat di Pusat Tahmidi bertanya ini. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Jawab sekarang? Boleh. Okay. Janji ambil exam IKLA. Doktor, sedar tak sedar sudah hampir 30 minit kita bersiaran langsung untuk mempromosikan program Tahmidi ini bersempena dengan pengisian fasa 1 UPU yang akan tamat pada 29 Mac ini. Tapi doktor, ini bukan sebagai penutupnya lah doktor. Ini bukan kita nak membanding-bandingkan ataupun mengatakan asasi sana tidak bagus, asasi tidak bagus. Tapi kalau doktor sebagai buah akhirnya doktor, buah akhirnya untuk jadikan USIM sebagai pilihan pertama, apa yang doktor boleh kongsikan sebagai buah akhirnya kepada ibu bapa, para penonton sedang menonton ini? Bak kata Cik Zani, kita tak ada nak membanding-bandingkan antara pusat asasi Universiti Awam seluruh Malaysia. Tapi satu yang specialnya kita katakan, insyaAllah jika anak-anak nak teruskan orang kata bidang sains ke, bidang sastra ke, kami bawa sekali
ilmu-ilmu nakli di situ. Di situlah kami anak-anak di sini di peringkat tamhidi adanya pengajian ataupun dirasat Quran hadis, sambung ke peringkat degree, ada lagi dirasat yang kita katakan dibawa seiring bersama anak-anak, walaupun anak-anak itu daripada aliran sains maupun aliran sastra. Di sinilah specialnya buat akhirnya tu kami pegang satu orang kata keramatnya, perkataan keramatnya USIM ni integrasi ilmu nakli dan akli. So inak di situlah yang kita katakan specialnya tamhidi USIM, seterusnya ke program sarjana muda USIM yang insya-Allah anak-anak nanti keluar dengan ilmu yang orang kata seimbang, ilmu aklinya dan ilmu naklinya. Keseimbangan dan juga penerusan untuk mahu nilai nakli dalam diri sepanjang pembelajaran bermula program tamhidi sehingga ke sarjana muda, itu yang dapat USIM tawarkan kepada para calon yang menjadikan tamhidi ini sebagai pilihan pertama di UPU nanti. Dan sebagai akhirnya, sebagai penutupnya, sebagai khatimahnya kepada sesi UPU online pada pagi ini, bersiaran langsung bersama saya Muhammad Zaini dan juga Dekan Pusat Tamhidi Profesor Madya Dr. Kemis Yolanda Jumal. Ada satu hebahan yang ingin kami kongsikan, iaitu berkaitan dengan permohonan sarjana muda untuk lepasan STPM dan setaraf bagi program Fakulti Pergigian. Jadi kalau sebelum ini untuk melanjutkan program ke Fakulti Pergigian di peringkat sarjana muda hanya dalam kalangan pelajar lepasan tamhidi saja, tetapi bermula sesi 24-25 ini ia juga dibuka kepada para pelajar di luar daripada program tamhidi. Jadi kepada pelajar-pelajar lepasan STPM dan setaraf, boleh nanti apabila sampai masanya untuk memohon program sarjana muda pergigian di USIM melalui sistem UPU kelak. Itulah hebahan, antara hebahan menarik juga, antara pembaharuan ataupun pendekatan baru yang dibawa USIM untuk menarik bakat-bakat dari peluang masuk melanjutkan pengajian ke USIM ini. Oleh itu, para penonton dan hadirin dan hadirat sekalian, sebagai akhir bicara daripada saya, memetik sedikit baris rangkap daripada Sufyan Suhaimi, berikan aku satu peluang untuk kubuktikan. Jadi berikan tamhidi satu peluang ini, letakkan sebagai pilihan pertama, jadikan keyakinan bahawa tamhidi mampu untuk membawa kelangsungan penerusan kepada agenda integrasi ilmu nakli dan akli yang sudah adik-adik belajar pada zaman sekolah dahulu, dan insya-Allah ini sebagai satu permulaan kepada kehidupan, kepada penerusan bakat yang lebih baik di peringkat sarjana muda dan seterusnya. Itu saja. Terima kasih kepada semua yang memberi ruang masa 30 minit kepada kami untuk berkongsikan tentang program tamhidi USIM. Sekali lagi terima kasih doktor meluangkan masa bersama USIM TV pada pagi ini. Akhir kata, jadikan USIM program tamhidi pilihan pertama, raqam wahid, wahid. Itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.